menteri yang nampak comel, loteh, Rina Harun, dah pula soal lawa satu hal, tapi diragui bahawa dia telah pun membayar dia punya tuntutan hutang. Kalau tidak dia kena bankrupt sejumlah lebih RM1 juta. Mula dipersoalkan bagaimana kau dapat wang begitu, kau kumpul wang dari mana. Jadi menteri-menteri kita ni pula sudah mula menimbulkan permasalahan. Soal kau lawa satu hal. Ni, saya dapat Rina Harun selesai melunaskan hutang lebih RM1 juta kepada syarikat penerbitan program televisyen dan filem yang berpengkalan di Paris dengan sekali bayaran. Saya kata, alamak, banyaknya duit makcik ni. Sedangkan gaji dia, pendapatannya sepenuhnya lebih kurang 1 berapa juta je tengok tadi. Lebih kurang 1.340 juta saja. Dengan gaji bulanannya apa semua. Datang dari mana? Takkanlah makcik lawa pun nak terjebak dalam kegiatan yang tak begitu baik. Jadi ini keadaan kita. Sebab di Indonesia tidak ada lagi. Kerana Amin Rais dengan slogannya waktu mereka menjatuhkan Soeharto, KKN, tidak ada lagi korupsi, kronisme, nepotisme. Tidak ada korupsi. Akan dijadikan upaya sampai tuntas, sampai sifar. Sekarang ni dalam zaman menurun korupsi. Kronisme, macam saya katakan, anak kepada Presiden Jokowi sendiri jual goreng pisang. Kalau kamu mau cari hidup kamu, buat sendiri. Nepotisme. Okey, sekarang itu gambaran yang saya beri pencerahan malam ini. Now, saya nak masuk dalam bab yang paling tidak menyenangkan kita, iaitu bagaimana legislatif ataupun parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri sudah pun dikatakan telah dimandulkan ataupun dikendirikan oleh pimpinan. Ini bukan saya kata, ini kenyataan daripada surat yang berhormat Datuk Perdana Seri Azalina Osman, Timbalan Speaker yang di-Pertua Dewan Rakyat. Ini amat menggemparkan kita sebab dia kata apabila dia mengatakan situasi hari ini bidang legislatif bagai dimandulkan atau dikendirikan. Jadi artinya parlimen serta Dewan Undangan Negeri yang sepatutnya menjadi penimbang aras kepimpinan negara dalam sistem pembagian kuasa tidak lagi berfungsi. This is very serious allegations. Keadaan ini adalah satu suasana yang cukup serius yang perlu kita fikirkan bersama. Kerana surat dia yang dihantar kepada peguam negara berhubung pergantungan keseluruhan fungsi emasculation Dewan Rakyat, walaupun pada awalnya dia kata speaker menyatakan di bawah darurat jawatankuasa tetap Dewan masih boleh berfungsi. Namun selepas itu seluruh fungsi Dewan Rakyat tergantung. Yang ada hanyalah allowance ahli parlimen dan kerja-kerja mereka di peringkat akar umbi. Ini serius. Kalau ini keadaannya, macam mana pelabuhan nak datang? Artinya sistem imbang tu tak. Kita mengamalkan all this while, selama-lama ini kita mengamalkan sistem pembahagian kuasa. Eksekutif, legislatif, judiciary. Ini sampai malam saya bagi tahu. Eksekutif tak boleh campur sesuatu yang berhubung dengan legislatif, iaitu parlimen, Dewan Undangan Negeri. Kemudian legislatif juga, eksekutif juga tak boleh mencampuri judiciary, badan kehakiman. Tapi kalau eksekutif sudah boleh mengarahkan agar parlimen ini tergantung, dimandulkan ataupun dikendirikan, ini satu pencabulan yang cukup serius. Amat serius. Kerana wujudnya parlimen adalah untuk membuat undang-undang. Sebab itu, bila kita fikir mana pun, bila kata you sebagai ahli parlimen atau senator, anda adalah the lawmaker. Anda adalah orang yang menggubal undang-undang. Itu di peringkat parlimen, di peringkat persekutuan, di peringkat Dewan Undangan Negeri, anda membuat enactment. Ada apa enactment tanah, enactment. Sekarang ni dah tak ada. Di dalam surat dia kepada peguam negara, berhubung dengan keseluruhan fungsi ini dalam keadaan tergantung. Jadi dia kata peguam negara semua tahu sebab peguam negara ini abang kepada speaker. Tentulah speaker takkan tulis surat pada abang dia.
Ini masalah kita juga. Satu hal lagi, pemilihan seseorang itu adanya kronisma, adanya nepotisme. Adik jadi speaker Dewan Rakyat, abang jadi peguam negara. Nampak pelik. Tapi kita tak maulah petikaikan, kerana masing-masing ada kebijaksanaan masing-masing. Tetapi dalam keadaan ini sepatutnya speaker lah menghantar surat ni. Jadi peguam negara sekarang ni masih belum menjawab surat yang ditulis Datuk Azalina. Jadi kalau itu tak berlaku, maka terpaksalah diberi kepada Perdana Menteri. Saya mengucapkan tahniah pada Datuk Seri Azalina atas kesedaran beliau. Kerana jangan lupa Datuk Azalina, beliau pernah menjadi Menteri Hak Ehwal Undang-Undang. Sebelum dia dilantik sebagai timbalan speaker, sebelum ini dia, apabila kita Barisan Nasional kalah, dia tak ada dia menteri. Dia kemudian bila wujudnya kerajaan baru, dia dilantik sebagai Kerajaan Perikatan Nasional sebagai timbalan speaker. Dan dia dalam dunia undang-undang ni bukan sehari, berpuluh tahun. Sebelum dia terlibat dalam politik, dia dah jadi pengamal undang-undang. Dia really knows what about law. Dia tentu tahu tentang perlembagaan. Memanglah jawatan dia sesuai. Tapi bila dia dalam surat dia kata, menurut perkara 43.3 dalam perlembagaan, 43.3, apa dia tulis itu perlembagaan negara kita ni? Saya kena bagi pencerahan juga, apa maksud 43.3. Aduh, ya Allah, ya Tuhanku, kenapalah negara kita ni? Kenapa negara kita menjadi sebegini? Saya pun tidak tahu. 43.3, tapi ini 43 saja Jemaah Menteri, 43A, B, C, 43.3 Jemaah Menteri hendaklah bertanggungjawab secara bersama kepada Parlimen. Nampak? Dia kata situ pada Jemaah Menteri dalam perkara 43.3 perlembagaan, Perdana Jemaah Menteri hendaklah bertanggungjawab secara bersama kepada Parlimen. Jadinya menteri-menteri mesti bertanggungjawab kepada Parlimen. Tak boleh diketepikan. Itu ada dalam perlembagaan. Kemudian saya tekan di sini katanya bahawa pertanggungjawaban menteri amat mustahil dalam sistem berparlimen. Sebab itu ia memastikan accountability kerajaan kepada Parlimen dan secara langsung atau tidak langsung kepada pengundi. Jadi persoalannya, adakah MP kita ni hanya makan gaji buta? Bila ini Parlimen tak bersidang. Tugas Parlimen untuk membuat undang-undang, mengubah undang-undang. Jadi sekarang ni mendengar menterinya pun dalam keadaan begitu, ahli-ahli Parlimen pun begitu. Jadi saya melihat apa yang dilakukan oleh Datuk Azalina ini, dia berani bersuara kerana dia tahu. Dan sebenarnya dia kata dia pun bingung. Baginya persidangan boleh dilakukan dengan mengurangkan bilangan MP-MP yang menghadiri persidangan. Bukan tak boleh, tapi perlu ada persidangan. Tak boleh tergantung secara total. Dan kerajaan memilih untuk menggantung sidang Parlimen sama sekali daripada mencari cara supaya proceeding Parlimen boleh dilakukan, katanya. Ini satu benda. Kali itu dia bercadangkan supaya peguam negara menasihati kerajaan supaya menghentikan semua kegiatan jawatan kuasa Parlimen walaupun secara maya, kerana ia kata tidak ada rasional. Pemandulan atau pengkedirian Badan Legislatif itu Parlimen memberi cadangan kepada peguam negara untuk menubuhkan kabinet darurat. Itu dia kata lain kali sebagai alternatif, dia kata wujudkan satu kabinet darurat. Ini kabinet khas dan darurat khas dan jawatan kuasa Parlimen khas bipartisan, sehinggalah perintah darurat ini ditamatkan. Kalau tidak nanti negara luar. Saya lihat sini pimpinan di Hanya Kuasa Si Perdana sekarang ni memang dia tengah teruk mendapat tekanan. Tengah mendapat tekanan yang cukup teruk. Kerana masa dalam posting terbarunya di halaman maya, Peguam Bela Hanif Katiri, 2 malam lepas saya dah katakan bahawa dia menyatakan bahawa Perdana Menteri dan Peguam Negara sudah sudah menggunakan memberi gambaran yang tak betul pada Undang-Undang Agung. Okey, dia kata dalam posting terbaru hari ini, dia kata kerajaan Tan Sri Muhyiddin patut malu dengan kenyataan 90 ahli Parlimen dari 7 negara ASEAN
berhubung penggantungan parlimen semasa darurat. Katanya, haru dan pilu bila pelaksanaan tadbir urus dalam negara ditegur secara betul oleh 90 ahli parlimen dari 7 negara berkaitan ancaman terhadap demokrasi yang berlaku di zaman kerajaan Tan Sri Muhyiddin yang mengambil langkah meminta perkenan untuk penggantungan parlimen sejak 11 bulan Januari semasa tempoh darurat. Jadi dia kata yang menambah malu dan pilu kita sebagai rakyat Malaysia adalah bahawa kerajaan Tan Sri Muhyiddin telah ditegur dengan penuh hemah berkaitan perkara yang sama oleh setiap golongan masyarakat dari pemimpin politik, pembangkang dan juga segelintir yang dalam kerajaan, pengamal undang-undang dan para akademik serta rakyat jelata. Tetapi teguran-teguran itu tidak dilayan, malah diperlekeh oleh kerajaan yang bersikap buta hati, berhati batu dan besar kepala. Sehingga kini, katanya, dengan memberikan pelbagai alasan yang tidak berasas. Jadi hakikatnya adalah seperti kata-kata mengabui mata dan mereka masih bersikap hidung tinggi. Jadi pada dasarnya sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya kesal dan sedih apabila urusan dalaman negara kita ni ditegur oleh orang luar. Kerana ia adalah isu dalam negara kita. Tapi dalam masa yang sama, bukankah teguran luar ini adalah satu kealpaan dan kedegilan kerajaan Tan Sri Muhyiddin dalam kerana tidak mahu mendengar setiap teguran berhemah dari rakyatnya sendiri. Akhirnya ia membawa kepada kemunculan teguran dari luar. Sewajarnya lah dia kata, kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin berlapang dada untuk menerima teguran rakyat sendiri supaya Malaysia tidak lagi menjadi bahan lawak di peringkat antarabangsa. Sehingga kan rakyat kita ni semuanya terpaksa menanggung malu akibat perbuatan tidak bertanggungjawab kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin yang mementingkan kedudukan kuasa sendiri. Sebab tu dia kata, beranikan dan benar demi agama negara cinta. Ini tulisan yang dapatan saya daripada Peguam Hanif Qatari. Minggu lepas, seorang lagi pengamal ugaman, nama saya lupa, India. Memang saya boleh dapat tengok dalam Facebook, dan dia mencabar. Dia mengatakan deklarasi darurat itu tidak memenuhi syarat. Kerana deklarasi itu perlu dibawa ke parlimen. Bila nak bawa ke parlimen sekarang ni, parlimen pula tergantung dikendirikan ataupun dimandulkan sebagaimana tuduhan Datuk Azalina. Dan beliau sebagai timbalan speaker, tentulah beliau tahu. Malahan Dr. Mahdi sendiri dah menyelah, menuduh bahawa Perdana Menteri melakukan pembohongan. Sebab saya kata semalam, saya cakap mantan Perdana Menteri Dr. Mahdi, dia membuat kenyataan terbuka yang cukup serius bila dia kata Tan Sri Muhyiddin melakukan pembohongan dalam menasihatkan Duli Yang Mulia Tuan Agong untuk membuatkan deklarasi darurat. Ini satu allegation yang cukup serius bila dikatakan satu pembohongan. Begitu juga apa kata Ketua Pembangkang Dewan Negeri, saya sendiri berhubung dengan beliau, Datuk Dr. Aziz Bari. Dia menyatakan bahawa pihaknya sekarang ini sedang mengambil pelbagai usaha melalui mahkamah supaya mahkamah dapat menterjemahkan keadaan. Jadi kadang memang kita akan menghadapi masalah. Kita akan menghadapi masalah. Saya nampak dalam keadaan begini, ini bukan satu saja. Yang kekhawatiran saya, negara luar akan mengadakan tindakan yang tak sepatutnya. Ini yang saya katakan semalam, kalau ini berlaku. Jadi Tan Sri Perdana Menteri kena berlapang dada lah. Sebab saya kata enough is enough. Jaga rakyat, fikir soal rakyat. Saya tahu macam sekarang ni, macam di Thailand sekarang ni, Perdana Menteri Thailand sendiri juga dijangka berdepan dengan undi tidak percaya. Ini sebenarnya di Thailand, negara kita sebelah. Tapi kerana dia tidak menggantung darurat di Thailand, dia buka lah. Sebab itu Perdana Menteri Thailand dijangka berdepan undi tidak percaya yang akan diusulkan oleh pembangkang. Sidang 4 hari yang akan ada proses pengundian dijangka panas dengan pembangkang akan berhujah mengindakkan mereka bahawa kerajaan salah menguruskan penularan COVID-19 di Thailand yang mengakibatkan kerosakan kepada negara. Perdana Menteri Thailand berkata beliau sedia mendengar. Dengar tu. Perdana Menteri Thailand dia kata dia sedia mendengar dan menjelaskan sebarang isu berbangkit ketika debat di parlimen.
Dan kerajaan tentulah akan mempertahankan polisi-polisi di parlimen. Itu kisah negara jiran kita. Mak kata orang nah, lain padang, lain belalang. Lain Perdana Menteri, lain caranya. Kita ni macam mana? Bukan nak mendengar. Tutup terus telinga. Ini masalah yang kita dapat. Jadi sebab itu di Thailand, Perdana Menteri okey. Dia kena jelaskanlah. Tapi Perdana Menteri tidak berani untuk mengadakan sidang parlimen. Kerana dia tahu keabsahan dia. Legitimasi dia sebagai Perdana Menteri ini adalah diragui. Apakah dia ini diterima sepenuhnya mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli dewan. Ini saudara kena lihat. Saya bagi saya pandangan saya sebab tu malam ini memanglah agak membosankan perbicaraan saya kerana berhubung dengan soal undang-undang. Saya bukan pakar undang-undang, tapi dapatan saya, pengertian saya, bacaan saya, dan saya buat comparison. Apa yang berlaku di Myanmar, apa berlaku di Thailand, apa berlaku di Indonesia, apa berlaku negara kita, apa berlaku di Singapura. Dan bila ahli-ahli parlimen Singapura sendiri, saya jangan lupa ya, Singapura ni dia macam watchdog. Kita tahu Singapura ni dia punya kiblatnya ke mana. Dia akan watchdog. Dia tentulah akan melaporkan apa yang berlaku di Malaysia ini kepada negara bos dia. Negara bos Singapura dia adalah Amerika. Jika ini berlaku, macam mana pula kita dengan Amerika? Dan hari ini Biden, Presiden Amerika, dia mahu mengutamakan prinsip demokrasi. Kerana dia menghadapi masalah apabila waktu dia dengan Trump. Sehingga berlaku ada impeachment pun di Kongresnya. Bila Singapura membuat laporan ke Amerika, apa nak jadi pada kita? Kerana Amerika ni dia tak ada nak jatuh hukuman saja. Ini keadaan yang kita akan hadapi. Sebab apabila ahli-ahli parlimen Singapura juga terlibat dalam menghantar memorandum, mereka menandatangani memorandum yang dihantar kepada Duli Yang Mahmulia Tuan Agong, yang dihantar kepada Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri tak jawab, kalau Perdana Menteri buat pekak badak saja, benda ni tentulah takkanlah Agong kita nak jawab. Tentulah Perdana Menteri akan jawab. Jadi kalau tidak disantuni persoalan yang mereka bangkitkan, tentu mereka kecil hati dan mereka akan membuat aduan bahawa Malaysia sudah pun menodai demokrasi. Ini ketakutan saya. Kekhawatiran saya. Mungkin orang kata, ini kecil saja. Ini bukan soal kecil. Bila kita berhadapan dengan dunia luar. Sebab itu, bila Tan Sri menghadap pergi ke Indonesia, kata Allah saya tak tahu, katanya dipendekkan dia punya lawatan. Saya rasa mungkin benda ni diperbincangkan, tapi bila dia bincang soal Myanmar, orang ketawa. Kita nak pelecehkan Myanmar. Tentera junta mengambil alih dengan darurat. Sedangkan kita di sini macam mana? Itu pandangan daripada negara Indonesia. Bagaimana dengan Filipina? Duterte ni kasar orangnya. Perdana Menteri Filipina, dia bukan boleh tolerate dengan benda-benda yang bukan-bukan. Dia tegas. Dan apabila ahli-ahli parlimen Filipina, semua ini akan dibawa, dibincangkan dalam parlimen. Dan saya yakin, dalam perbahasan berhubung dengan usul undi tidak percaya yang akan dibawa oleh ahli parlimen di Thailand nanti, tentulah Malaysia juga akan disebut. Tentulah Malaysia ini akan dijadikan sebagai contoh. Mana nak tak muka? Bagaimana kalau Perdana Menteri kata, no, Thailand ni tak macam Malaysia, kita lockdown, saudara boleh bebas untuk bercakap, tapi kita bukanlah seperti negara Malaysia. Tak ke malu? Ini Menteri Luar Hishamuddin ni buat apa ni? Ini perlu ditangani, perlu nasihat lah. Kan saya rasa kita ada duta-duta kita di seluruh dunia. Tolonglah dapatkan feedback. Apa perasaan, apa pandangan daripada duta-duta kita yang berada di luar negara. Saya rasa mungkin duta-duta kita pun rasa malu. Kita mempunyai kedutaan di seluruh dunia. Dan seluruh wakil dunia juga ada di Malaysia. Tentulah duta-duta ini juga akan menghantar perkembangan yang berlaku di Malaysia kepada negara masing-masing. Kalau tidak begitu, takkanlah mereka boleh sanggup mengadakan satu deklarasi ataupun membuat protes bahawa mengatakan bahawa Malaysia ini sedang seolah mahu membunuh
demokrasi. Kalau ini dilihat begitu, tentulah yang sengsaranya rakyat. Kenapakah pimpinan mahu menjadikan rakyat itu sengsara? Kenapa tidak berlapang dada? Jangan lupa, waktu Tan Sri mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, wabillahi wa ta'ala, pertama-tama sekali, beliau bersumpah untuk menjunjung perlembagaan. Of course, dia akan menyimpan segala rahsia dan menjaga negara. Menjaga negara dan rakyat. Itu sumpah yang dilafazkan. Jangan kita langgar sumpah kita. Ini segala-galanya dah tunggal langgang. Segala-galanya sudah sempang peranang. Kenapakah negaraku yang selama ini dihormati oleh dunia, yang selama ini dipandang mulia oleh dunia, boleh dalam keadaan sekarang yang begitu menyedihkan? Saya amat khawatir, saudara. Jadi sebab itu saya minta, saudara, kita jangan sekali-kali kita ambil tindakan yang bukan-bukan. Itu boleh menjadikan suasana lebih teruk lagi. Kalau kita pula bangkit mengadakan apa ini, unjuk rasa jalanan, dunia luar akan buat laporan lebih teruk lagi. Jangan. Marilah kita tak ada lain tak bukan, kita ada Allah SWT. Kita panjatkan doa kita. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah negaraku ini. Bukakanlah hati Tan Sri Muhyiddin itu supaya berlapang dada, agar dia menghormati prinsip rule of law, prinsip negara berperlembagaan, prinsip rakyat diutamakan. Ya Allah, kami punya anak-anak, kami punya cucu-cucu. Tak mampu kami untuk melihat anak cucu kami berada dalam kelaparan. Sekarang ini negara kami diserang musibah. Kami tahu semua ini adalah musibah. Ini datang daripada-Mu, Ya Allah. Kesan daripada COVID. Kita sedar bahawa sekarang ini ekonomi dunia merudum. Bukan satu orang. Saya tak salahkan Tan Sri Muhyiddin. Tetapi kita mesti menanganinya sebab kita mempunyai barisan ahli kabinet yang punya gaji berpuluh ribu. Mereka mendapat pendapatan lumayan setiap bulan. 50,000, 60,000, paling sedikit pun 40,000 sebulan. Tapi rakyat makan pasir. Ini keadaan yang berlaku dengan kita. Dalam keadaan beginilah saya minta, kita tak ada lain-lain. Kita berdoa pada Allah. Saya yakin bahawa kalau saudara punya doa, kita ada beberapa juta rakyat ini, kita cakap jiran-jiran kita. Bila kita solat saja, kita berdoa. Saudara Abdul Ghani, huyuk betul. Memang huyuk. Keadaan memang huyuk. Saya bukan nak bagi menakut-nakutkan, tidak. Tapi keadaan ni, saudara ajak-ajak, menteri potong gaji lah. Takkan potong. Kalau nak potong dari awal dah potong gaji dah. Mahathir Hashim, siapa ketua kerajaan di waktu darurat? Jika ini beragung, kenapa macam tak berfungsi saja? Dia sebenarnya apabila ada darurat, kalau kita melihat daripada waktu zaman Tun Razak dulu, mewujudkan Mageran, perintah darurat waktu itu, diwujudkan satu jawatan kuasa, satu komiti dipanggil Mageran, yang dipengerusikan oleh Tun Razak dan Tun Dr. Ismail. Dan lepas itu dipanggil di kalangan wakil-wakil dari pelbagai kaum. Sepatutnya ini diwujudkan begitu. Tapi apa yang dibuat, saya nampak Tan Sri Muhyiddin mewujudkan jawatan kuasa juga sampai 14 orang apa semua. Tapi kita tak ada, sehingga saat ini tak tahu. Hala tuju tak tahu. Ini masalahnya sekarang. Saya dah kata dalam keadaan darurat begini, orang yang ada pengalaman. Saya marahkan saya nanti. Orang yang ada pengalaman bersama Tun Razak, yang Muhammad Teguh Razali. Gunalah dia. Kerana dia terlibat bersama-sama untuk membentuk macam mana nak membetulkan balik. Ini soalnya sekarang ni bukan ego. Bukan soalnya aku sokong orang ini, aku sokong orang ini. No. This is not a politicking. This is masalah prinsip. Negara kita dah rosak. Dan kita kena start from zero now. Negara sekarang ni kena bermula daripada kosong. Saudara jangan ingat bahawa kita besok orang ni jadi Perdana Menteri boleh selesai. Takkan boleh begitu. Kerana dia bermula daripada awal. Cuma berbezanya, zaman Tengku Abdul Rahman kita mendapat kemerdekaan dulu, kita bermula dari kosong pun tetapi dengan tak ada banyak infra. Hari ini adalah baikannya sebab kita bermula, kalau kita mulakan gerakan untuk mewujudkan satu kerajaan perpaduan, unity government, kita mewujudkan satu kepimpinan baru yang benar-benar menyantuni untuk membawa negara maju ke hadapan lagi. Sebab kita dah ada infranya. Kita masih punya ketua susun negara, kita ada KSU, dan mereka ini bukan orang politik yang akan menjadi bala tentera untuk memajukan negara. So bagi saya melihat bahawa negara masih lagi ada peluang dengan syarat
Yang beramat berhormat Tan Sri Perdana Menteri berlapang dada menerima hakikat you are a fail. Terima kasih. Ini keadaannya. Kita jumpa lagi malam esok. Saya beri pencerahan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.